Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sama-sama kita membesarkan Allah, bertakbirlah dengan penuh kesungguhan, penuh kebanggaan kerana hari ini hari kebesaran buat kita semua. Alhamdulillah, saya Da'i Hadari. Apa khabar semua? Sihat ya? Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Pada hari ini kami sangat-sangat berbangga kerana dapat menemani anda di awal pagi begini. Seperti biasa, Tanyalah Ustaz akan membawakan pelbagai topik yang istimewa. Tetapi hari ini hari istimewa dan kami nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidil wal faizin. Baiklah para penonton sekalian, didoakan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera dan hari ini mari sama-sama kita dekat rapatkan ukhuwah sesama kita. Yang mana pagi ini kita akan bicarakan dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, topik yang sangat istimewa, jom beraya. Wah, pagi ni kan dah ramai bersemangat dah tu nak beraya kan. Yang maklumnya dah sibuk dah sebut nama Mak Ngah ya, nak beraya ke sana kemari. Ada juga yang dah berfikir dah ni nak naik kereta mana, nak kereta abang ke kereta adik ke kan. Tapi tak apa, insya-Allah mudah-mudahan apa sahaja perancangan anda dipermudahkan. Baiklah, untuk hari ini Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, kita nak bicarakan tentang jom beraya, tetapi bukan saya keseorangan di sini. Kerana pagi ini istimewa juga. Kita bersama dengan dua orang Al-Fadhil Ustaz kita yang subhanallah. Seorang tu pernah jadi juri da'i. Kalau berkata-kata, saya pun risau. Seorang lagi, dia semua. Menyanyi pun dia, ceramah pun dia, motivasi pun dia. Jadi hari ini... Takbir raya pun dia ke? Takbir raya pun dia juga tadi. Kita kongsi tadi. Okey. Dah. Ambil kredit seorang lah, Pak. Baiklah, hari ini kita sangat beruntung para penonton sekalian. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman dan juga Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Raya di Mesir pula. Betul lah tu. Itulah minal aidil wa faizin. Jami'an. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baiklah, Ustaz, hari ini jom beraya kita akan sembang-sembangkan. Jadi kami alu-alukan anda untuk menonton sehinggalah ke penghujung rancangan. Kalau tonton di mana saja platform tu, bagi tahu kawan-kawan untuk tonton Tanyalah Ustaz Seindah Kasih pada pagi ini. Baiklah, Ustaz, jom beraya. Mungkin sebagai mukadimah lah kan. Pagi ini ramai yang seronok ke sana, ke hulu ke hilir selepas bertakbir sama-sama, solat sama-sama. Kita nak tahulah, Aidilfitri mengajar kita erti kembali kepada fitrah. Fitrah, kembali kepada fitrah. Bahkan budaya kita juga memupuk nilai kasih sayang. Jadi kita ni kena rapatkan ukhuwah di hari raya. Mungkin sebagai gambaran awal, apa yang Ustaz boleh kongsikan? Kita nak tanyakan Ustaz Haryanto dulu. Yang lebih berumur. Yang lebih berumur. Yang lebih lebih ke depan. Ke depan. Pagi raya Dia ni. pagi raya ni cik pasal tak apa. Boleh minta maaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, selamat Hari Raya kita ucapkan pada pagi ini. Dan mudah-mudahan yang duduk di depan TV ini pasal masing-masing balik kampung kan. Jadi biasalah ialah hari raya kata orang. Hari raya. Jadi kita pun hari ni hari raya. Saya tak tahulah yang kita letak atas meja ni memang untuk dimakan. Boleh makan untuk nak ditengok aja. Tapi awal lagi. Tenang. Baru mula. Baik. Kita hari raya ni satulah kalau saya suka lihat dulu bahawa Aidilfitri ni bukan seluruhnya memberi maksud kembali kepada fitrah. Kerana sebahagian memberi terjemahan Aidilfitri itulah kembali makan balik. Al-Fitr. Berbuka. Betul. Maknanya dulu kita puasa, bila hari raya kita dah boleh makan balik. Sebab
ini perbincangan dari segi apa ni lah para ulama dari segi bahasa. Ya. Sebab perkataan fitrah dia kena jadi fitrah lah. Dia tak jadi betul. fitrah. Fitrah, kan? Ya. Jadi Aidil Fitrah. Kan, tapi kita panggil Aidil Fitri. Tapi saya ingat itu bukan satu benda yang besar lah untuk kita bincangkan. Tetapi pertama, hari ni kita balik-balik boleh makan. Tu yang penting. Betul. Sebab itu haram hari ni kita berpuasa. Sebab itu pagi tadi pagi-pagi raya ni lah kata orang kan, pagi-pagi raya ni orang sepatutnya mulakan untuk makan dulu. Betul. Cuma tak tahulah, ini pandangan saya. Orang kita ni bila sebut hari raya ni makan, dia dah terlupa pula sunnah tu. Sunnah makan tu okey dah cun, tapi sebenarnya kalau ikut Nabi SAW, makan dengan beberapa biji kurma juga. Itu sunnahnya. Sunnahnya. Jadi boleh jugalah kalau kita beberapa batang buluh di salur. Lemang. Jangan masuk kurma orang tu. Masuk kurma pula tu. Cuma sangat tu. maknanya sepatutnya kalau kita nak ambil total pun okey. Kita makan dulu kurma beberapa biji, Barakah. kemudian baru makanlah yang lain. Itu satu. Jadi hari ni hari makan, hari minum. Jadi haram kita berpuasa. Baik. Dan tentulah bila kita sebut kita habis daripada Ramadan, bermakna mudah-mudahan kita keluar daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Apa nama ini, Ramadan berpaling dan mudah-mudahan dosa kita diampunkan. Kerana ada hadis Nabi SAW menyatakan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu." Rugi orang yang bila Ramadan habis tapi dia dosa yang tak diampunkan. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan itulah hari ini yang disebut oleh orang kita sebagai kembali kepada fitrah kerana dosa-dosanya mudah-mudahan diampunkan Allah Taala. Okey, itu dia satu mukadimah yang best. Cumanya kejap lagi kita nak tahu tentang jom beraya tu pun dari perspektif kita, mungkin daripada asatizah kita jugalah. Cumanya Laila di La Rosa ni ada tanyakan soalan. Ini daripada mereka ni. Katanya dalam meraihkan Syawal, apakah perkara yang perlu dijaga agar Syawal tidak dicemari oleh perbuatan atau perkataan yang tidak disenangi, lantas membuatkan silaturahim yang sepatutnya erat tapi menjadi renggang pula, Ustaz? Ini memang soalan untuk daripada mereka bagi pada silakan bagi kepada Ustaz Ilyas lah. Adik-beradik dia Laila Majnun. Laila pula kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih pada dai Ustaz Bola. Ustaz Bola dan kekanda saya Ustaz Haryanto yang doakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Dan semua penonton-penonton, selamat Hari Raya Aidilfitri. Moga berbahagia selalu. Salam lebaran. Lebaran. Yes. Lebaran kan lebar. Lebaran. Lebar saya. Ya. Saya nak sambung apa yang Ustaz Haryanto sebutkan tadi, nak mengaitkan dengan soalan sahabat kita ni. Kembali kepada fitrah. Maknanya di sepanjang Ramadan Al-Mubarak yang kita lalui baru ni, dia adalah satu tempoh di mana itulah kehidupan seorang Muslim sebenar. Orang beriman, orang bertakwa, itulah rutin kehidupan dia. Sepanjang Ramadan tu? Sepanjang Ramadan. Bangun awal pagi, baca Quran, solat sunat, solat berjamaah, hidupkan masjid, Quran, khatam, silaturahim, solat berjamaah. Itulah kehidupan dia. Maka seolah-olah masuk saja satu Syawal ni, itulah permulaan kepada mulakan hidup baru, mulakan semangat baru dengan kasut baru warna putih. Lepas tu kita sila panggung sikit kan. Jarang jumpa tetamu macam ni, tapi tak apa, kita layan je. Baju purple. Baju purple sama tu, pesampin, baju dia sama. Itu yang kita, kalau kasut sepatutnya purple juga, tapi tak apa. Tetamu ni kita raih saja. Kan? Dahlah kita letak lemang, dia minta kurma. Tak apa, sebab dia ustaz kan. Betul lah. Jadi tuan-puan semua, sebenarnya soalan apa tadi ya? Kembali pada fitrah. Jadi bila dah namanya raya ni kan, antara pantang larang, the do's and the don't, kata orang Kuang lah. Kan? Bila kita pergi ke rumah orang, khususnya kita bertamu atau menyambut atau menerima tetamu. Dia sebab tanda-tanda orang beriman ni,
man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa-siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia memuliakan tetamu. So bila makna memuliakan, artinya dia menganggap tetamunya ini lebih daripada layanan orang biasa-biasalah, dengan sebaik-baik layanan. Dan antara adab-adab yang perlu dijaga banyak sangatlah, nanti kita akan kupas bersama lah. Sebab salah satu daripadanya adalah kita sebagai tuan rumah kena ingat, tetamu bila saya faham kadang ada seorang dia tak minat sangat menyambut tetamu ni, tamu datang ni budak-budak assalamualaikum, kunci semayang raya tak pergi lagi. Lepas tu ada seorang pakcik-pakcik di rumah tu tak ada orang lah, tak ada orang. Budak-budak sekarang ni menyiasat, dia pandai. Makcik tadi update pagi tadi sedang masak lauk, apa tak ada pula kan. Jadi pertama sekali kita kena anggap tetamu ni dia datangnya alfun barakah wa alfun rahmah, 1000 berkat 1000 rahmat. Dia memang sebab apa boleh sampai 1000 berkat 1000 rahmat, sebab nak melayan karenah tetamu ni bukannya senang. Macam-macam rupa keadaan. Tapi ingat, rumah yang berkat selain pada rumah Allah adalah rumah yang sering dikunjungi tetamu. Walaupun dia macam apa rupa sekalipun, buat tumpah sirap lah apa macam-macam, hilang remote TV lah apa, tapi dia banyak ni pengalaman. Saya minta penonton khususnya yang mengenali Ustaz Ilyas supaya caknalah apa yang dibagi tahu oleh Ustaz Ilyas ni sebenarnya adalah luahan perasaan bagi yang datang ke rumah beliau. Dah letak amaran kanak-kanak di bawah umur. Kan? Jadi kita nak kembali berfitrah ke kembali selepas ini ke mana? Itulah. Kita nak sambung lagi tentang Jom Beraya ni. Ala-ala Ustaz cerita pasal tetamu ni. Kita nak tahulah Ustaz ya. Bila nak pergi bertamu ataupun menerima tetamu ni, sebenarnya ia adalah sunnah Nabi. Bahkan selepas hijrah, Nabi menyatakan apa yang kita perlu buat iaitu sebarkan salam dan jamu makan. Cumanya macam mana kita nak sesuaikan dengan budaya kita? Kejap je lagi boleh ya Ustaz ya? Boleh. InsyaAllah. Baiklah, sambil-sambil kami nak makan sambil-sambil kami nak makan lemang ni sebab Ustaz Haryanto dah tengok lama dah tu. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, seindah Syawal yang begitu meriah, begitulah juga kami bawakan kepada anda seindah kasih. Tanyalah Ustaz hari ini bersama dengan saya Da'i Hadari, dan insya-Allah kita juga membicarakan tentang topik kita hari ini, Jom Beraya, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail dan juga Ustaz Heri, iaitu Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Baik Ustaz, kita masih lagi menunggu ya. Saat lagi kita nak makan ni Ustaz ya. Tapi tunggu dulu ni. Sebelum kita nak makan tu Ustaz, Jom Beraya. Nabi SAW dah mengajar kita satu adab yang sangat cantik, iaitu sebarkan salam, kemudian memberi makan. Dan itulah yang kita lakukan setiap kali, acap kali Syawal tiba. Bagaimana kita nak sesuaikan dengan budaya kita, Ustaz? Yalah, dia begini. Dalam konteks kita berziarah hari raya ni, maknanya pergi beraya. Kan, orang tak panggil ziarah pun. Orang kata pergi raya. Jom kita raya, kata dia. Ziarah lah tu. Biasa kubur. Ziarah kubur biasanya kan. Kita bila nak ziarah ni? Ziarah. Kejap lagi lah kata dia. Itu kubur tu. Kubur. Biasa kalau ziarah hari raya ni kita panggil pergi beraya. Betul. Tapi dalam konteksnya tu sebenarnya ziarah menziarahi. Baraan. Baraan pun ada. Orang panggil baraan. Betul. Dia panggil baraan. Tapi baraan ni biasa orang buat malam. Ada juga bagi raya lah. Ada juga. Tapi kalau dulu saya kecil dulu, baraan ni malam. Pukul 3 pagi pun habis. Rumah paling last sekali tu. Memang jawapannya melentok dah tunggu. Bukan. Suami tu memang kena marah malam ni. Pasal pukul 3 pagi. 3 pagi Ustaz. Tapi dah janji kan. Dan nak buat macam mana? Masalah yang datang tu bertakbir pun dah tak lalu lah. Allah. Itu ada kita yang memang dari dulu memang ada. Kalau saya di Kuang mesti ada lah. Tapi sekarang orang dah tak buat sampai pukul 3. Biasa orang buat pagi raya. Itu sebenarnya dipanggil sebahagian daripada ziarah. Tapi di Johor tu masih ada lagi. Dipanggil baraan. Baraan lah. Dulu kita di tempat saya pun kita buat juga. Tapi kita make it short and sweet lah. Sebab tidak sampai pukul 3 pagi. So kita masuk. Memang tak sweet dah lah. Dulu orang bertahlil macam-macam. Sekarang ni kita masuk takbir, doa. Takbir, doa. Takbir, doa. Jadi siapa nak makan. Siapa tak lalu nak makan, jamah aja. Itu cabut. Itu termasuk dia yang apa nama orang panggil? Sebagai dipanggil
Ziarah lah tu. Ziarah. Okey, soalan ni Baru Ustaz. patah dia bagi Ustaz. Okey. Zaman Ustaz, budak dulu lah. Ada soalan daripada Jura Azlin ni, katanya kunjung mengunjungi adalah amalan di hari raya bagi mengeratkan silaturahim. Adakah boleh kita terjah mana saja rumah saudara mara maupun sahabat handai? Dia tengok bagi ada Ustaz Ilyas, pergi sanalah. Dia boleh ke main terjah macam tu? Silakan. Yang pernah terjah. Yang pernah terjah. Apa perasaan? Tapi okeylah. Saya ingat pagi nampak topik kita ni memang silaturahim. Cuma saya ingat ada sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan satu orang lelaki di dalam perjalanan nak pergi ziarah saudara dia. Kemudian malaikat di tengah jalan tu malaikat siapa dia? Aina turid. Ini cerita hadis Nabi SAW. Jadi masing-masing tak payahlah sibuk lah mikir pula nanti orang siapa tu ingat malaikat ke apa, tak masuk. Jadi bila malaikat tanya begitu dan orang tak tahu, dia kata aku nak pergi rumah si Fulan. Malaikat tanya, ada apa-apa ke yang kau nak bagi pada orang tu? Mana kau bawa harta ke? Dia kata tak. Ghair anni ahbabtuhu kata. Melainkan aku ni memang suka pada orang tu. Jadi maknanya bila dia bagi tahu begitu pada malaikat, maka malaikat bagi tahu sesungguhnya sayang kepada pada orang tadi tu. Maknanya kau pergi tu kerana kau sayang pada orang tu, kasih sayang Allah Taala datang pada orang tu juga dan juga pada engkau. Maknanya satu sudut bila kita pergi ke rumah orang, walaupun istilahnya tadi yang ditanya oleh Jura Azlin tadi kan, ini jiran sebelah rumah Ustaz Ilyas. Saya tak tahu kan. Jadi dia kata orang terjah ni, jadi kita kena faham bahawa dia kalau niat dia terjah tadi tu memang untuk nak hubung silaturahmi, tak ada masalah. Cuma terjah pun dia ada adab dia. Ada adab dia juga. Bukan maksud terjah begitu je. Maksudnya dia kena minta izin jugalah masuk. Tak terjah lah kalau minta izin. Dan dia minta izin ni, ni satu-satu juga Ustaz. Kadang-kadang orang kita dia faham minta izin ni dia WhatsApp kan. Ilyas, aku nak tahu Mangkau ni, boleh tak? Itu betul lah minta izin. Tapi sebenarnya bila kita memberi salam, katalah kita sampai pagar ni. Contoh saya sampai rumah Ustaz Ilyas. Apa alamat dia itu lupa pula. Saya sampai rumah Ustaz Ilyas kan dekat pagar. Kan saya pun bagi salam. Assalamualaikum. Tak jawab. Assalamualaikum. Tak jawab. Assalamualaikum. Tak jawab. Nunjukkan kita minta izin nak masuk. Sebenarnya minta izin itu. Itu minta izin dan itu. tuan rumah tak jawab, nunjukkan tuan rumah kata lain kalilah datang. Walaupun ada orang. Walaupun ada orang. Dia ada hak untuk memberikan kita masuk atau tidak. Jadi soalan dah berubah. Soalan Jura tadi. Soalan Jura tadi. Maknanya kalau kita terjah, tak ada masalah. Kerana soal terjah ni tak ada isu. Isunya ialah sama ada orang tu benarkan kita masuk atau tidak. Dan jangan kecil hati. Sebab jangan kita kata sombong. Tak boleh. Salah tu. Kita pula sebut, kereta ada hari raya tak buka. Tak boleh. Salah tu. Kita ada hak untuk pergi dan tuan rumah ada hak untuk terima. Ya. Tambah sikit Ustaz. Dia sebab tu setiap rumah ni dia ada privacy lah dengan izin. Tak semua setiap rumah ni dia dalam keadaan bersedia walaupun di pagi raya. Ni tuan rumah bersuara. Jenis anak ramai kan. Anak kecil-kecil pula yang itu tumpah ini langsir belum sempat gantung. Kamera ni. Jadi dia kena bagi tahu dulu. Kamera ni. Tak mewakili. Jadi saya kesempatan nanti ni Ustaz jawapan belum habis. Belum. Jadi yang nak kata seeloknya betul je Ustaz Heri beritahu tadi maknanya minta izin, bagi salam artinya minta izin. Lepas tu dan jangan satu lagi ni perangai ni. Jangan nak mengintai-ngintai, mengintip-ngintip, menengok-menengok sampai belakang rumah Ustaz. Nanti kipas pusing. Kipas hidup. TV menyala. Aircon terpasang. Ada satu hadis kan Nabi sebut kalau sekiranya perbuatan macam tu berlaku, tetamu tu cuba nak ini, kita seolah apa Ustaz macam kita nak membaling batu ke arah orang tu pun tak dikira berdosa. Kalau buat macam tu. Tapi kita tak naklah bergaduh. Sampai tahap gitu. Janganlah mintip-mintip sangat. Dah WhatsApp tu sudahlah. Tapi eloknya kita bagi tahu maklum lebih awal. Itulah lebih. Sebab setengah rumah tu rumah dia tak selesa. Bukannya dia susah sangat tapi rumah dia bukan. Dia rasa dia nak rumah dia dalam keadaan yang dah bersiap tu je lah. Saya macam tempat saya di Kuang ni, belah bapak saya ni dia darah keturunan jauh. Baik. Dia orang ni memang adik-beradik lah yang saya tengok. Memang sepupu-sepupu ni memang dia ada satu tradisi. Dia bila pagi raya tu dia akan pergi berjalan dan dia tak kisah
dia pergi saja. Kerana dia biasanya yang muda pergi yang tua. Betul. So dia pergi je. Dia pergi dan dia pergi salam. Assalamualaikum, tak ada. Assalamualaikum walaupun kita kat dalam. Assalamualaikum tak ada. Dia pergi rumah sebelah. Dia macam tu je, simple. Ada masuk, tak ada dia pergi. Walaupun saudara, Walaupun saudara. Ilmu macam ni berkaitan dengan adab ni amat kurang. Nah, ini yang kita buat Hari Raya punya edition ni. Ya. Supaya yang sedang menonton ni kejap lagi buat macam itu. Jangan kecil hati, tenang je. Yang penting kita bagi tahu sekarang lagi canggih, boleh ambil gambar. Okay. Screenshot. Tadi saya dah sampai rumah kan. Mungkin kawan tak sedia tapi dia pun okey, tak apa, terima kasih. Jadi kawan-kawan kita tahu, orang ni ingat pada kita, datang juga. Betul tak? Betul. Okey, Ustaz Ilyas, ni ada soalan saya yakin Ustaz Ilyas boleh jawab ni. Ruby Abu Bakar. Ini memang orang kampung. Tadi jiran. Ada saja Ustaz Eri kita ni. Okey, bagaimana bagi ibu bapa yang ada anak-anak syurga? Anak-anak OKU untuk merapatkan silaturahim di hari raya lebih memilih untuk duduk di rumah jika ada yang mengajak untuk jom beraya. Sebab kita fahamlah mungkin ada anak-anak yang sukar untuk diuruskan. Macam mana Ustaz? Ya, saya cadangkan begini. Walaupun ada kes-kes terpencil jugalah di kalangan ibu ayah yang wallahualam lah, ni hati masing-masing. Ya. Ada setengahnya tu anak dia 5 orang, yang kelima tu anak syurga lah, maknanya OKU apa. Orang tanya anak berapa orang? 4 dia kata. Dia seolah yang kelima tu dia segan nak sebut. Dia segan, dia tak nak beritahu. Padahal bagi kita itu kurniaan Allah Taala. Betul. Dan bagi kita sebagai ayah, ibu ayah ni bangga dengan anak-anak kurniaan Allah Taala. Sungguh pun dia dalam keadaan macam tu. Bawa sajalah, bawa. Dan kita sebagai tuan rumah pula kalau dikunjungi dengan keluarga yang ada anak istimewa macam tu, kita layan. Kita layan. Maksudnya tuan rumah pun kena faham. Kena. Jangan pula kita rasa macam ni menyusahkan pula, kena buat tumpah kan. Dia keadaan dia yang begitu. Jadi kita kena raikan. Saya sikitlah apa Ustaz Ilyas sebut tadi. Saya kakak ipos saya. Maknanya orang rumah saya punya kakak. Dia ada anak istimewa. Dia panggil apa nama ni, cerebral palsy. So dia tak boleh berdiri. Dia memang terbaring. Sekarang ni saya rasa umur 17 ni. Besar. Jadi maknanya dia bawa subhanallah. Kalau orang tanya berkaitan dengan apa nama ni isu ni, saya kata dia bawa. Dan tak ada masalah. Cuma dia mungkin letih sikitlah pasal kalau lagi budak tu semakin besar sebagainya. Jadi tuan rumah lah kena railah. Bagikan anak kita juga. Betul. Macam anak kita. Betul. Kalangan asatizah kita Ustaz Al-Fadhil Ustaz Zarifi kan. Pun ada anak dia yang OKU tapi dia memang dia bawa ke mana-mana. Dan bila pergi ke rumah-rumah, jadi sebagai tuan rumah kita raikan dia. Apa keperluan dia? Mungkin dia nak pergi ke tandas, nak buang air, dia nak tukar ke, dia muntah ke, dia apa. Itulah saya ingat bila berbalik pada kenapa lah besar ganjaran sebagai tuan rumah ni tu nak menghadap macam-macam keadaan. Saya terfikir Ustaz berdua ya, bagaimana kalau kita menyantuni keluarga yang ada anak syurga ini, pulangnya mereka dengan doa kepada kita sebagai tuan rumah. Allahu Akbar. Mahalnya doa tu. Allahu Akbar. Baik Ustaz, kita nak rehat lagi seketika. Cumanya ada ucapan ni daripada Nurul Hidayah Saifuddin, katanya amboi siap pantun ni. Katanya sains membawa kemajuan ekonomi, agama membawa pencerahan hati. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf bila pernah menyakiti. Salam Aidilfitri katanya. Okay. Sains membawa kemajuan ekonomi, agama membawa pencerahan hati. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jangan buat dosa lagi. Itu je lah. Kita copy dia punya jawab tu. Zaman edit. Okey, baiklah. Kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih masih lagi dengan penuh kemeriahan, dengan penuh, ya Allah, kalau kita boleh sebut happening lah kita bersiaran pada pagi ini. Dan saya masih lagi Da'i Hadari temankan anda, dan masih lagi juga kita bersama dengan Ustaz Heri dan juga Ustaz Ilyas Ismail. Baiklah, sambil-sambil tu kita boleh makan Ustaz? Boleh. Ini bukan hiasan ni. Boleh makan. Ini betul-betul punya raya. Memang nak ni tapi tak dipelawai. Tak dipelawai. Kenapa? Antara teman pelawai. Orang botel. Okey, Ustaz. Tak apa, kita makan. Saya tanya Ustaz dulu. Elok. Ustaz Heri. Bismillah. Hari Raya Aidilfitri begitu meriah kalau kita tengok ke sana kemari, ada pergi ke rumah, saya ke rumah anda ke rumah saya. Tapi ada adab-adab yang kita perlu jaga. Antaranya perlu menjaga aib.
tuan rumah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan antara adab-adab menjaga aib tersebut. Ya, kita kena ingat apabila kita berziarah ke rumah orang, dan saya suka untuk tekankan pada penonton kita, ini bukan soal rumah orang ni, rumah kawan-kawan, rumah jiran, tak. Termasuklah rumah adik-beradik kita, ipar duai, termasuk rumah mak ayah kita. Sebab itu kadang-kadang kita terlupa untuk nak jaga, kita panggil, dia panggil apa nama istilahnya ni, adab kan, adab ataupun adab lah, payah menang nak nyebut pagi raya ni ya. Sepatutnya kita bila pergi saja, asalkan dia bukan rumah kita, so kita kena sentiasa untuk jaga supaya kita tak melihat apa-apa aib yang ada dalam rumah tu. Dan sebab itu kita kena bagi peluang tuan rumah untuk dia menyediakan rumah tu untuk terima tetamu. Kita bila datang rumah orang, jangan kita duduk menghadap terus, buka-buka pintu. Ibarat orang kata ni belaga muka. Lepas tu duduk di tepi. Kalau ni pintu, kita duduk tepi. Supaya bila dia buka, misalnya ada lagi ruang untuk dia nak susun ke apa benda yang tak patut dalam rumah tadi misalnya. Dan supaya kita pun tak terus pandangan kita ni nampak ke dalam. Langsung. Dan satu lagi, saya ingat saya pesankan kepada penonton, bila kita berziarah, maklum kita hari raya ni, kau boleh bila pergi berziarah ni, orang perempuan lah turun dulu. Maksud saya bukan turun orang lelaki duduk dalam kereta. Berarti biarlah orang perempuan yang ke depan dulu. Oh, bukan orang lelaki bukan yang orang dulu. lelaki ke depan. Sebab kita khawatir di dalam rumah tu ada orang perempuan yang tak dapat nak sempat nak susun dia punya diri tu supaya sesuai dengan menerima tetamu. Kadang-kadang pakaian dan sebagainya. Kan? Jadi, padanlah kita pun bantu. Kalau suami kita ke anak-anak lelaki kita, sekejap makcik. Makcik tengah pakai pakaian tu. Bukan pakai pakaian, maksudnya betulkan pakaian. Kadang-kadang ada orang. Makcik pula tu. Dan sungguh, kadang-kadang ada orang, bila orang datang, dia terus capai tudung. Dan dia tak perasan tudung tu berlipat. Di belakang. Di belakang. Jadi kadang dia tak perasan rambut dia tu keluar kelabut. Jadi kalau orang perempuan yang ke depan dulu, jadi dia boleh bagi tahu tudung tu buka cik. Betul. Kan ni kita datang dulu. Jadi maka kadang benda ni lah antara yang saya rasa kita kena perhati. Tu kita kena bagus dari soalan tu, sebab saya rasa benda ni common sangat berlaku di waktu hari raya. Betul. Satu lagi Ustaz, disebabkan dia terlalu rapat, baik sangat. Betul. Alah, rumah member tak payahlah protokol sangat, SOP sangat. Masuk kan? Tak boleh. Ini adab Rasulullah SAW ajar. Artinya sampai janganlah terus menghadap langsung. Takut makcik tu macam Ustaz kita keluar bertandas duk Kita hak jantan tu imam pula kan. Ni pun tengok juga tu payah. Tercabut kopiah. Berpusing sorban tu. Dia kadang-kadang Ustaz, satu lagi supaya bila kalau macam contohlah kata orang rumah saya, dia pergi dulu. Jadi dia akan advise saya dengan ustaz ni. Jadi dia rasa okey kejap. Ataupun saya dengan anak lelaki saya ni. Jadi dia okey sekejap. Jadi adalah ruang. Sebab aib ni dia perlu disorokkan. Okey. Bila kita sebut tentang aib ni juga, ia ada hubung kait dengan ribah ataupun membawang ataupun mengata orang lain di belakang kan. Ataupun kejap lagi soalannya. Cumanya Nurul Huda ni Ustaz berdua ada soalan beliau tanyakan ni. Adakah budaya rumah terbuka ini boleh dilakukan bagi merapatkan silaturahim antara masyarakat? Maksudnya kita tak kisah siapa saja kenal ke tak kenal, kita buat rumah terbuka panggil. Ayo, itu bagi Ustaz Ilyas, yang kuih itu bagi saya. Ustaz lah yang mana? Tapi biskut tak habis tadi Ustaz boleh tak? Tak nak Ustaz. Ustaz berkat Ustaz. Kacang. Jawab soalan tu Ustaz. Dia macam ni. Tak sampai. Dia macam tu. Cara ni adab juga. Jadi Nabi SAW ajarkan bila kita makan ambil yang dekat. Kalau jauh dekat tu jangan kita melangkau tangan. Biar orang hulur. Tapi yang dekat Ustaz air Ustaz. Yalah, sekarang ni makanan. Makanan. Jadi bila jauh tu jangan melangkau tangan. Sebab itu sengaja saya suruh Ustaz ulurkan Ustaz. Nak tunjuk contoh. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz, ni bukan pasal maruku Ustaz. Soalan tadi. Okey, dengar. Budaya rumah terbuka ni, kalau ikut Ustaz, kalau di Tanah Arab tak ada rumah terbuka ni. Tak ada. Dia semayang raya, tahu kalau anak di Mesir tu semayang raya,
main bola. Arab-Arab semua main bola. Masya-Allah. Dia tak ada, maknanya bagi dia marilah dia istilah itulah nak ziarah ke apa, dia tak ada mengkhususkan pagi raya ni esok sebulan beraya. Dia tak ada pacak kemah, tak ada lah. Mari ya apa. Jadi bagi kita mungkin kalau khususnya di bandar-bandar, kalau kampung saya di Sik Kedah pun dia tak ada sangat istilah macam nak beraya hari raya pertama rumah terbuka, tak ada sangat. Kecuali mungkin agensi jabatan-jabatan tertentu yang buat sampai raya ke bawah. Kan. Tapi ambil ada muka sama aja. Balik muka dia mesti ada. Dia muka wajib. Jabatan apa pun muka dia. Kan. Okey. Mungkin satunya sebab kerana kita khusus kalau orang bandar dia sibuk, masa kerja tak ada. Itu je masa yang dia peruntukkan bersama dengan kalau ni hari bertemu pelanggan. Hari ni hari bertemu dengan jiran, tetangga, saudara mara. Okey, dengan niat kita bersedekah, kita nak mengeratkan ukhuwah sesama kejiranan, berbaik-baik. Betul. Kadang lama tak tahu rupanya selang 2 baris rumah kita rupa dia. Kan punyalah tak kenal. Jadi ada bagus ada baik. Cuma saya nak tambah, kalau bab aib tu apa hadis tu Nabi SAW sebut, man satara musliman satarahullahu yaumul qiyamah ni kan. Nabi kata siapa-siapa yang menutup keaiban satu orang saudaranya, Allah akan tutup aibnya nanti. Maka kita pergi open house, tiba-tiba makan sambal sotong. Lepas tu dia punya sotong, kita pun ngunyah lama, macam dalam hati, macam selipar. Lihat macam biar di hati sudah. Jangan lagi komplain ke orang. Habis-habis nak beritahu pun Ustaz. Beritahu dengan caterer tu ke, beritahu dengan tuan rumah ke. Bukan tuan rumah. Daging tu boleh lama sikit dah bagi dia ni. Janganlah kutuk-kutuk, masuk Facebook pula. Jangan. Dia mengaibkan. Sebab kita ni bukannya apa, majoriti atau kebanyakan umat dilempar masuk neraka juga kerana lidah. Itu je lah. Elok Ramadan sebulan boleh pahala, dah habis tu tengok macam Ustaz Heri. Dia makan tak ada komplain. Senyak nguk-ngak. Itu memang contoh. Saya serah ni pada Ustaz Lias. Sebab menunjukkan supaya dia berhenti cakap, saya pula cakap. Macam apa betul Ustaz? Apa betul. Cuma Ustaz, saya tertarik apa Ustaz sebut tadi. Sebab itulah Nabi SAW pesan apa? Wala ta'kulu ta'amaka illa tuqa. Jangan makan orang yang makan makanan itu mereka orang bertakwa. Sebab orang bertakwa ni, makcik tengok. Kita bila pergi rumah orang macam sekarang ni kan, alhamdulillah. Orang bagi makan, kita makan dan baca doa. Baca doa satu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu doa untuk kita Ustaz. Nabi ajar kita baca doa untuk tuan rumah. Sekarang tuan rumah bagi makan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kan? Apa makcik? Nak ulang balik? Boleh. Okey, saya ulang balik. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Jadi itu kita baca untuk tuan rumah. Barulah berbaloi tuan rumah susah payah menyambut kita. Dapat doa. Kita doakan dia. Ini dalam doa tak dapat, mengumpat pula. Allahu akbar. Macam Ustaz Les sebut tadi lah. Sebab tu tak sedap, dan diam. Sedap, alhamdulillah. Puji. Tuan punya makanan. Itu yang kita kena elak tu, mengumpat tu kita nak tu. Okey, nampak? Sebab alhamdulillah tadi. Ada alhamdulillah. Okey Ustaz, Nora Nani ni, beliau ada tanyakan berkaitan dengan warga emas. Katanya, adakah wajar tindakan ibu bapa iaitu warga emas yang berkemampuan yang lebih suka menyambut hujung Ramadan dan awal Syawal di tanah suci Mekah dan Madinah daripada menyambut hari raya di tanah air? Bolehkah tindakan seumpama ini dianggap sebagai faktor yang meleraikan hubungan silaturahim antara keluarga? Sepatutnya raya pertama bersama, tapi dia ambil keputusan untuk beraya di sana. Ustaz, sebelum Ustaz jawab, sebab ni bab umrah ni Ustaz tahu dah. Makcik-makcik lalu dengan Ustaz. Itulah memang dia anak makcik lah yang dengan Ustaz bola lah. Apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ni, kadang-kadang yang peliknya Ustaz, asal cuti sekolah aja makcik-makcik semua pergi umrah. Tak, yang cuti sekolahnya siapa? Anak-anak. Asal makcik-makcik yang pergi umrah. Ada tanya semua, asal makcik yang rajin pergi umrah cuti sekolah ni? Malah nak melayan cucu. Rosak rumah dia. Macam-macam jadi. Jadi kalau mungkin respon awal saya lah sebelum Ustaz Heri lepas ni, bagi saya ini masing-masing. Mungkin dia bukanlah asal raya bukan je. Macam tu. Tidak. Memang mungkin dia nak rasa kemeriahan di tanah suci. Nak rasa Syawal sana, Ramadan di sana. Jadi kita bersangka baik sudah. Jangan kita nak menuduh.
inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Ustaz. Adakah dia boleh sampai melerai ke hubungan keluarga tu? Tenang. Tenang. Jauh no begitu. Tak sebab dia teringin makcik tu punya laksa tu. Abang kali. Makcik dia baru nak rasa laksa, dia pergi umrah pula. Satu yang keduanya, tak ada, jarang. Sikit sangat nisbah orang yang pergi ke Mekah bila hari raya. Maksudnya malam raya tu di Mekah, pagi raya di Mekah. Selalunya mereka akan dah balik dah. Bukan, dia orang akan balik pagi raya. Sama ada dia balik pagi raya atau dia balik 2 hari raya, 3 hari raya. Tetapi bukanlah orang yang sama tiap-tiap tahun. Jadi kita nak nisbahkan tu mungkin tahun tu. Tahun tu dia rasa, macam Ustaz Ilyas sebut tadi lah, dia nak rasa meriah suasana di hujung Ramadan tu di Tanah Suci. Itu je, tak ada niat. Saya ingat niat silaturahmi itu tadi tak wujudlah. Untuk nak memutuskan tu, saya kira tidak. Baik. Cuma pengalaman saya bila orang pergi ke Mekah hujung-hujung Ramadan ni, dia kata Ustaz nak rasa macam mana raya di Mekah. Nama pun rasa. Macam saya tadi lah. Macam saya makan kacang tadi tu rasa. Sebab tu dah kena tutup. Alhamdulillah. Tapi tak ada komen apa-apa lah ya. Nak ke suasana. Okey, baiklah. Itu tak ada niat. Bukanlah ada niat kan. Cumanya kejap je lagi. Yang ini ada niat. Kepada anda semua para penonton, anda kena terus setia sebab kejap je lagi ada aktiviti yang ustaz-ustaz kita perlu buat. Sudah. Dengar cerita, ceramah dahsyat. Ya, ceramah sana sini Ramadan lalu. Jadi kita nak tengok sekejap je lagi boleh tak jawab soalan. Apa main bowling ke apa? Adalah, sabar Ustaz. Tapi kejap saja lagi insya-Allah. Okey, ni ada soalan daripada Alshal ni Ustaz di Facebook katanya. Macam mana ataupun bagaimana dengan saudara baru kita muallaf yang baru memeluk Islam? Apakah peranan kita sebagai seorang Muslim supaya dapat membimbing serta dapat membantu menjalin ukhuwah mu'alaf sesama Muslim dan keluarga mereka? Sebab mereka baru masuk Islam, Ustaz. Bagus soalan ni. Saya lihat jawab. Ya. Silakan. Saya lah jawab. Siapa mu'alaf? Siapa yang nak jawab, Ustaz? Saya punya pengalaman mertua saya. Mertua saya dulunya ialah mu'alaf dulu lah kan. Ya. India Muslim. Jadi saya dalam kesempatan yang ada ni pun saya nak ucapkan terima kasihlah kepada ahli keluarga angkat yang masih lagi ada pada hari ini, yang anak cucunya masih ada, hubungan masih lagi terjaga sampai ke hari ini, dan kami pun pergi ziarah lah keluarga angkat yang mengambil mak mertua saya itu, jaga, bagi didikan, asuhan, macam-macam lagi lah, maknanya bagaikan keluarga. Rupanya itu yang apa tu berkembang lagi keluarga tu di Sabak Bernam tu. Dan saya tengok, dan mertua saya pun walaupun ialah adalah saudara maranya yang kita panggil apa, belum Islam kan. Betul. Perayaan diorang pun kita pergi ziarah juga. Kita pergi dengan nak mengeratkan kasih sayang tu. Jadi indah suasana tu. Kita nak rehat seketika. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana. Jawapan kita simpan sekejap. Kembali selepas ini tanyalah Ustaz sebentar saja lagi. Alhamdulillah, di mana sahaja anda menonton ketika ini, tanyalah Ustaz, seindah kasih. Ni kasih lebaran ni kami bersama dengan anda. Difahamkan yang menonton ini ada juga sahabat-sahabat kita dari Woodlands, Singapura. Apa khabar orang Kota Singa? Apa khabar juga sahabat-sahabat handai kita yang berada di Brunei dan juga yang berada di Indonesia. Terima kasih kerana memilih Tanyalah Ustaz pada pagi hari lebaran ini, insya-Allah. Baiklah, masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari, kita bicarakan tentang Jom Beraya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Heri dan juga Ustaz Ilyas. Okey, baik. Inilah masa yang dinanti-nantikan para penonton sekalian. Seronok pula ya, Tanyalah Ustaz seindah kasih pada pagi ini. Seronok juga menjadi moderator sebab inilah peluang untuk saya menguji juri da'i dan juga pembimbing da'i. Jadi Ustaz Heri dan juga Ustaz Ustaz Herianto dan juga Ustaz Ilyas. Macam mana? Okey, kita tak payah jawab. Baik. Tak, minta maaf ya. Tak ada apa-apa boleh jawab. Penerbit wajib. Okey, baik. Di tangan saya ini ada kad, ada gambar-gambar kuih muih tradisional kita ketika setiap hari perayaan Aidilfitri pasti akan disediakanlah. Cuma kita nak tahulah ustaz-ustaz kita ni kenal atau tidak kuih-kuih yang disajikan ini. Baik, kalau boleh jawab terus sebut. Kita nak tengok Ustaz. Kena jujur lah. Kenalah. Saya kalau boleh jenis-jenis kurma lah.
Ini kuih Ustaz. Jenis kebab. Okey. Dah sedia Ustaz Ilyas. Ustaz Rianto. Baik. Cuba bagi tahu ini kuih apa? Mungkin Dia jap. Saya minta tolong penerbit betulkan sikit yang pegang kuih terbalik, pun tak betul. Yang macam ni. Ini macam ni. Kenapa? Ini kuih apa ni? apa lah kunafa Ustaz? Bukan. Masalah ni Ini- kuih tu sebahagian ni macam mana nak nampaknya ni bau. Tak nampak penuh lah. Bukan. Okey Ustaz Rianto. Ustaz, ni Ya, ini kuih sampan tu. bukan sampan. Dia bentuk dia selalu macam sampan. Samprit. Okey. Bukan. Yang betul ialah Sampan. Ustaz Haryanto. Samprit. Sampan. Kuih sampan. Dia punya bentuk memang macam sampan. Atas dia Tapi ni bentuk sebahagian ke memang penuh ni? tak penuh macam tu. Okey, Sampai baik. dulu Cik, Ustaz. arwah mak saya buat. Allah rahmat. Okey, alhamdulillah. Dia atas dia tu buah ceri tu dia potong. Okey. Ceri ni ada macam-macam. Ada yang dia nak potong. Ya Ustaz. Dia sembang juga dekat sini. Okey, Tak pernah Ustaz. jumpa lah, Ustaz. Pagi raya tak sah juga kalau tak ada ini. Okey. Biskut Marble. kan biskut daun palas. Kan? Daun ketupat. Ini kek marble tapi satu lagi biskut ni orang panggil. Ustaz, dia biskut bukan apa? kek, Ustaz. Dia biskut. Dia biskut. Biskut apa ni? Lama sangat ni tunggu jawapan ni. Skip. Skip. Tapi Mana boleh main skip? Ni pegang terbalik ke apa? Mana terbalik Ustaz? Okey. Tahu ke tak? Biskut ketupat bukan? Tak, dia macam ketupat Dah, Ustaz kan? memang Okey, Memang jawapannya sinar kan? adalah biskut dam. Marble lebih kuat. Nampak nak mengiyakan juga tu. Okey, apa kecil baik. lah. Sekarang ni ini biskut apa? Ini kacang, ni- mazola. 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 Bukan. Mazola kan? Jawapannya Tapi ni kacang badam kan? Kacang Biskut badam lah. sikit lagi. Gajus. gajus. Ya, Ustaz Haryanto betul. Biskut gajus. Di manakah Ustaz Ilyas? Dulu gajian tu rumah. Okey, 2-0 dah ni. Kita tunjuk. Okey, baik. Ini biskut apa? Ni tahu ini saya kau tak bagi tahu. Salias lah. Ni tat. Tat kan? Ustaz. Ini tak gulung. Tat. Okey, dua-dua betul lah. Tapi lebih tepat Ustaz Haryanto. Tat gulung. Alah sebab gulung je pun. Masya Allah, Tak Ustaz. nenah lah tu kalau ikut kan. Nampak je Ustaz ada Haryanto kuning-kuning ni kan. dah Sabtu ni. Okey. Oh, memang suka makan. Ini kuih apa? Ni. Apa tu? Memang goyang. Bukan. Ini seronok ni kalau saya dapat jadi juri ni. Serabai kan kalau Kedah ni. Ustaz Haryanto? Ini dia macam kuih kapit talam. tu juga ni. Apa? Talam. Bukan. Okey. Dia macam kuih kapit. Tapi sekarang ni Ya. kuih sepit. Jawapannya kuih kapit gulung. Kuih kapit. tapi dia gulung. Kalau Ustaz- sekarang punya dia letak coklat. Nampak kan? Ustaz Haryanto dah banyak dah ni. Di mana kau Ustaz Ilyas? Tak apalah. Baik, kita tengok. Okey, baru ini biskut mazola. Mazola. ya, kedua-duanya betul. Mazola. Okey. Ini biskut mazola ya tuan-tuan dan puan. Tadi pun sebenarnya Mazola juga tadi tu. Dia lebih kurang je. Lebih dengan dia. Nak bagi kita salah. Ini apa? Ni teruk sangat kau tak tahu. Loyang kan. Ustaz? Loyang. Gemang goyang. Gemang goyang saya. Jawapannya Gemang loyang. Ya, kuih loyang. Dua-dua betul. Kuih loyang. Gembang tak? Gemang. Ya Allah, kuih loyang, eh. Gemang loyang. Sebab perbuatan dia gemang. cara dia letak tu dia ada acuan dia tu. Kita celup. Amboi, Memang siap bagi tahu cara buat tu. Gemang. Ya. Gemang loyang. Okey, ini kuih apa? Ini tak tahu sajalah. London. Apa London? Apa yang London? Nanti lu tak payah Bridge jawab. London. Tak payah jawab. Angkat je benda lah tu. Oh, yang makan tadi ni. Elmer London. Ustaz? Rasanya Melanda juga. Okey, betul. Kedua-duanya betul. Elmer London. Saya macam jenis international saya tahu. Oh, Yang kampung-kampung. Ini kuih apa? Siput. Kuih siput. Betul, kuih Biskut siput. siput. Alhamdulillah. Tapi ada satu lagi keturunan macam tu, kuih gunting. Ya, sebab betul. Dia bahan sama. Boleh gunting-gunting. Dia cuma cara lah. Gunting bentuk lain sikit lah. Yang ini cara dia, Kalau- dia gesel tak? Dia gesel, dia gulung. Gesel, dia Ini gulung. siap tunjuk cara ni. Tapi kalau gunting tu kalau mak tengah geram besar sikit. Ngacau. Okey. Ustaz, kedua-dua Ustaz. Ini kuih apa pula? Kuih bakar. Ini namanya kuih... Alah, baru je makan. Ini... Kuih bakar lah, Ustaz. Bukan. Ni apa nama lah, haula wala quwwata billah. Memanglah kita bakar. Apa Dia nama kalau kuihnya? makan ni, Kuih. kalau makan Ustaz, Oh, ada nama. dia tersangkut kat mulut. Dia Sedap, dia seret. seret. Kuih apa ni? Apa kena nama lah? Kuih bunga berdebu. Bukan. Apa? Bukan berdebu. Apa depan dia lupa lah nama B. depan. Kuih bangkit. Betul. Ustaz Haryanto betul.
Ya Allah, di mana kau Ustaz Ilyas ni? Okey, ini Ni samprit. alhamdulillah Samprit. betul. Samprit. Tu dia kata Okey, yang kuih international samprit. saya Yang ni, Ustaz, tahu. kalau yang tadi tu kita makan, dia jadi kena minum air. Yang ini dicair. Dia melting. Samprit. Yang ini. Ni dia ada kayu dia. Alah. Ni kacang ni. Kampung saya panggil abu-abu. Oh, abu-abu Ya ke Ustaz? Orang Kedah panggil tu. Abu-abu lain Lain rasa. Ni kuih kacang ni. Apa yang kacang? Kacang apa benda lah nama dia kacang. Depan dia Kacang apa? abu bukan? Bukan. Serkup kacang apa benda? Bukan, depan dia saya bagi huruf awal lah P. Apa ke benda? Peanut tu dah kacang. Dia adalah Putu kacang. Putu kacang. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ustaz Ilyas. Asal lama sangat tu. Ini? Ini kalau tak tahu saja baru lepas makan. Memanglah. Baru lepas makan tadi. Memanglah. Makmur. Betul. Alhamdulillah. Biskut makmur. Begitu makmur, aman dan makmur nampak biskut tu. Okey. Ini Tempek. betul. Tapi tak ada bilis memang tuan rumah ada kedekut sikit apa? Dia save budget. Baik. Bilis pangku banyak, bilis mata biru. Okey. Okey, Ustaz Sariato, Ustaz Ilyas. Konflik. Betul. Dua-dua betul konflik. Dan yang Konflik kan? terakhir, Konflik. yang terakhir dia ada kombinasi dengan haiwan juga. Semut. Apa semut ni? Apa semut? Sarang semut. Ya, betul. Alhamdulillah, itulah dia. Alhamdulillah. Terakhir Alhamdulillah. sarang. Jadi maknanya terror lah kami boleh jawab semua. Okay, fine. Alhamdulillah. Seri. Paling penting itulah dia. Kemeriahan Aidilfitri di tanah air kita. Macam-macam biskut Ustaz ya. Allah. Ada lagi tu, banyak lagi yang tak keluar tu. Kan. Tapi tak apalah. Elok InsyaAllah. jugalah kalau boleh kita keluarkan lagi, minta tolong pendebik Kita bantu. supaya kita bantu orang muda kenal kuih. Kenal kuih Ustaz ya. Ha. InsyaAllah. Maknanya yang tak kenal tu orang muda lah. Okey. Baik Ustaz, banyak lagi kita akan bincangkan ni. Sebentar saja lagi kita akan sambung. Cuma kita nak tutup di TV3 dan sambungannya di TV9 selepas ini. Jangan tutup TV. Jangan tutup TV. Tukar channel saja. Okey, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Keluarga saya dan suami sangat seronoklah, untung katanya. Sebab rumah mak saya, kalau dulu kampung kecil lah, mesti balik kampung ikut mak bapak lah kan. Sekarang Tok dah tak ada, mak bapak duduk KL. Ijui pun mak bapak duduk KL. Jadinya KL lah kami, mak dekat KL. Jadi rumah saya tu, mak saya berikan rumah tu menjadi tumpuan. Hari raya pertama sampailah sehabisnya. Macam mana dia ni raya mula-mula? Oh, mak kita ajar macam ni, mak kita macam keluarga macam ni, bapak kita ajar macam ni, macam Ijui. Kena siap-siap dulu semua, dia orang pergi sembahyang raya ke apa, mak mentua kita pergi kubur dulu semua kan. Sebab saya dulu kat kampung lain, jadi kita kena belajar dengan macam ni. Malam tu buat apa semua kita kena belajar lah, tengok macam mana. Okey, saya punya keluarga kalau cerita pasal bergaduh silaturahim antara adik-beradik, so far sekali dua tu gaduh pasal adalah benda yang macam lama-lama kita faham kenapa kakak aku macam ni, kenapa adik aku macam ni. Semua macam okey, yang ni tak boleh datang sini. Okey, kita faham. Tapi dia tak pernah putuskan silaturahim. Tapi kita orang sebenarnya dalam beradik banyak bercakap. Dan untuk tidak puas hati semua, alhamdulillah dalam 5 beradik ni semua mengaku kalah. Maksudnya tidak berebut. Saya Sharifah Syahira dan juga keluarga saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Mak Azir Batin kepada yang menonton Tanyalah Ustaz dan juga kepada saudara-saudara. Dah lama tak jumpa saudara, Mela datang beraya ataupun jemputlah kita datang beraya rumah, tanya-tanyakan khabar. Dah lama tak dapat kad raya kan. Jadi bolehlah WhatsApp tanya di mana. Kalau boleh jangan cerita banyaklah. Selamat Raya Mak Azir Batin lah. Kalau boleh apa lagi?
Hai selamat hari raya. Amboi, sumbang lain macam pula ya. Kembali menonton Tanyalah Ustaz seindah kasih dan alhamdulillah mari sama-sama kita rasa bangga bertakbir di hari ini kerana kita membesarkan Allah di hari yang sepatutnya sememangnya kita kena bangga, Hari Raya Aidilfitri. Dan masih lagi saya Da'i Hadari bersama dengan anda untuk Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Cumanya kita bicarakan, kita sembang-sembangkan secara santai tentang jom beraya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman dan juga Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Amboi, nampak gaya semakin berselera nampak tu. Hari Raya. Hari Raya. Yalah, daripada sila panggung ke turun tu maknanya dia lagi selera lah. Okey Ustaz, kita ada ucapan raya ni Ustaz. Daripada Saripah Kamsah ni katanya. Ustaz Heri baca. Ustaz Heri mungkin boleh bacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Da'i, penerbit kru-kru dan sahabat-sahabat. Mohon maaf jika ada coretan saya yang menguris hati. Apa tu Ustaz? Dan Tengah tengok kat mana coretan dia tu. Dan menyinggung perasaan. Tak, coretan tak jumpa. Coretan dia tak jumpa. cerita saya. Mana coretnya? Mana coret dia? Sebelum ni mungkin sebelum lah. ni. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, itu dia ucapan daripada Saripah Kamsah. Seterusnya daripada Mentari Senja mungkin Ustaz Ilyas. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Waalaikumsalam. Lepas puasa kita beraya. Beraya dengan syukur di hati. Semua insan berhak bergembira di hari raya yang mulia ini. Jawab. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Hari raya Aidilfitri, marilah kita jangan lupa semayang. Itu namanya jalan selamat namanya. Okey Ustaz. Tadi masa kita opening tadi, masa kita baru lepas daripada rehat tadi ni, kita nampak Ustaz Ilyas asyik sibuk je dengan gadgetnya kan. Tangan pun tak habis-habis duk tak lepas Ustaz Iran tu. Asyik dengan gadgetnya. Elok jugalah ada soalan daripada Ram Deseru ni berkaitan dengan gadget. Kena kali ni. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bagaimana untuk zahirkan keceriaan suasana hari raya jika amalan jom beraya, ziarah menziarahi dan mengeratkan silaturahim hampir ketinggalan? Sebab apa? Memandangkan zaman kini kebanyakan beraya dengan gadget. Tanyalah Ustaz pun gadget juga. Jadi saya letak tepi. Sahabat-sahabat dalam gadget. Tuan rumah pun layan handphone daripada layan tetamu. Mohon ulasan Ustaz. Kita nak tanyalah Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas, sesuai tu. Yang paling banyak gadget lah. Dia macam ni. Dia ada satu kajian. Sedap mengenal kita. Dia dia ada satu kajian, SKMM buat kajian. Rupanya di Malaysia kita ni rasmi. Rakyat Malaysia ada kira-kira 33 juta lah lebih kurang. Dan jumlah handphone saja ada 37 juta. Terlebih Masya-Allah. Ramai handphone pada orang. Dan lagi menarik lagi, ada lebih kurang 198,000 orang rakyat Malaysia yang memiliki sampai 5 handphone. Allah. Jadi 5 handphone tak tahu pada buat ada sendal pintu ke apa buat jadi dulang apa tak tahulah. Jadi banyak sangat. Jadi kita nak sebut apa? Dia apa-apa pun teknologi ni kita kena dia smart, dia telefon pintar. Tapi kita kena lebih pintar daripada dia. Tujuan dia adalah untuk menghubungkan. Kita kena dulu ingat Imam Suhaib Web dia pernah sebut, dia kata apa? Kalau kita terlalu banyak sangat online, kita akan banyak offline. Banyak sangat online ini akhirnya kita menjarakkan hubungan kita. Yang seeloknya kena disiplin lah kot. Kena dia satu lagi. Kadang-kadang kita terlampau lama duduk rumah orang tu. Menyebabkan tuan rumah main handphone. Siap minta password wifi. Keterlaluan. Jadi kadang-kadang kita kena tengoklah, mungkin isyarat juga. Dia tak ada modal. Dia tak ada modal, tak ada benda. Dia tengok handphone. So maknanya minta dirilah. Cerita daripada dalam tadika tu. Habis dah. Okey, katakanlah situasi itu berlaku Ustaz. Kita nak tahulah sini sebagai ilmu juga bagi para penonton. Boleh ke tuan rumah menegur? Boleh ke? Tuan rumah tegur orang tu main handphone. Tuan rumah tegur. Sebab awak ni terlalu banyak main handphone. Saya kalau saya pribadi, kalau bawa anak-anak, biar anak-anak main handphone, kadang tak bersalam ke, time makan tak makan. No, pergi makan.
Kita mak bapak kena apa ni lah. Kena main peranan lah. Sebab benda ni benda common dah Ustaz. Betul tak? Betul. Bukannya orang muda, orang tua pun. Nenek main pun. Nenek tertidur lah tadi. Pasal TikTok. Tengok YouTube. YouTube. Tidur. Nenek sampai sekarang. Jadi maknanya nak kata apa? Benda tu dah common dah. Cuma kita kena halakan lah. Saya rasa lah penonton semua. Saya punya pandangan, ni pandangan saya lah. Kita kena channelkan. Pasal zaman ni begitu. Kalau kita biarkan, maknanya dia tak jadi apa lah. Tak jadi apa. Jadi kalau kita channelkan, insya-Allah meminimalkan dia punya impak perubahan teknologi. Oh, canggih sikit. Saya suka ayat tu. Ustaz Ilyas? SKMM tak sebut benda tu. Minimal. Ustaz Ilyas, Harap-harap seperti dipanggil lah. Tuan rumah boleh tegur ke? Berseluruh okey. Secara berseluruh itu okeylah, sekadar saja. Tapi kalau kita rapat dengan dia, tapi kalau kita tak rapat, mungkin kita tegur anak-anak kita. Kadang saya pernah juga tegur anak-anak sendiri kita kan. Nak tegur Salam lain. macam Ustaz ada tu salam nak balik dah ni. Tengok handphone. Anak-anak tuan rumah pun simpan. Dia tengah main pun dia apa marah anak sini menantu ke apa. Lebih kurang lah. Orang kita kan raya-raya tak naklah kita ni. Dia ada kan. muslihat kat situ lah. Daripada dia nak keluarkan kuih sedap tak dia keluar. Okey, Mazni Hassan juga ada pertanyakan soalan ni. Ada kes di mana kehadiran tetamu tidak menggembirakan tuan rumah atas faktor anak-anak yang dibawa merosakkan harta benda tuan rumah habislah, pasu pecah, piring baru beli daripada Langkawi tu. Habis pecah piring Langkawi tu. Perlukah ada pilih-pilih bulu dalam kunjungan? Bolehkah tetamu ni kita pilih yang ni tak ya? Lah, pernah pengalaman banyak. Silakan Ustaz Aren tu. Tapi memanglah itu yang kadang-kadang orang jadi risau pasal budak-budak. Lagi-lagi kalau jenis rumah kita macam belakang ni. Macam benda biasa macam mana? Kan? Cuma saya ingat dua-dua pihak kena main peranan. Pertama, tuan rumah. Jadi kalau bila orang datang beraya kita tengok budak-budak ramai alih. Bagi tahu je terang-terang. Ini budak-budak bersana acik sediakan pinggan yang apa ni? Kena faham lah. Tadi saya sediakan pinggan plastik budak-budak ni. Apa masalahnya? Kan daripada kita kecil-kecil hati, baik kita cakap terang-terang. Atau ada setengah tuan rumah tu dia dah khas kan. Ini memang jenis untuk tengah terbalik punya. Ya. Kan? Dia Tupperware aje. Kan ada semua. Kan? Jadi benda-benda plastik dia nak tungging ke apa kan letaklah. Terpulang. Cawan pun dia bagi cawan biasa. Jadi kita tuan rumah kena main peranan jugalah. Kalau tidak nanti kita akan jadi rasa macam bermasam muka pun. Masam muka satu lagi kedatangan orang tu jadi satu masalah pada kita. Yang asalnya nakkan pahala jadi lain pula. Itu kena perhatilah makcik. Tuan rumah jangan terlampau nak kaca sangat. Kadang-kadang terlampau nak bergaya penuh. Itulah. Lepas tu makan hati. Okey, anak-anak Ustaz sebut tentang tetamu yang datang membawa rahmat, bawa pahala tadi. Tetamu datang membawa rahmat itu kita sering ungkapkan sebelum Syawal pun. Kena tengok jugalah jenis tetamu yang datang. Jadi itu kita nak tahu tu. Tetamu datang membawa rahmat tu. Rahmat yang macam mana yang digambarkan rahmat tu? Kalau saya paling simple lah kalau saya boleh sebut dulu. Mungkin Ustaz Lia akan sambung sekejap lagi. Paling simple tetamu doakan untuk kita. Paling simple. Sebab tu yang kita doa kita baca tadi, doa makan tu. Waghfir lahum warhamhum. Kau ampunkanlah mereka ya Allah, tuan rumah ni, keluarganya dan juga engkau kesihanilah mereka. Jadi itu yang rahmat dibawa. Sekurang-kurangnya. Yang lain Ustaz Lia ada. Silakan Ustaz Lia. Dia datang dengan membawa rahmat. Salah satu daripada kelebihan dia adalah kerana dia memberikan kepada kita peluang untuk kita buat pahala. Allah. Sebab daripada situ dia ada banyak package. Afsyus salam, tut'imut ta'am, wasilul arham kan? Ya, betul. Jumpa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia masuk pula kita bersalaman. Bersalaman pula ada hadisnya gugur dosa-dosa. Betul. Lepas tu bagi dia makan pula. Lepas tu tak berhenti. Lepas tu makan daripada tadi. Kurang. Tu kalau lemang saya tak tahu lah tu. Memang 2 batang saya ingat settle tu. Sambung. Tak apa biarkan. Orang makan jangan diusir. Memang kalau macam ni memang rahmat. Habis kita punya dengan tapi kita ada tuan rumah. Tuan rumah dia suka. Tuan rumah suka. Kita rasa makan. berbaloi. Betul. Yalah, sebab itu tentu kalau nak panggil orang datang macam saya. Baik. Kalau panggil Ustaz Ilyas, saya nak tanya dulu Ustaz. Penerbit suka banyak cakap dia makan.
letih kita mendengar dia bercakap. Kan? Orang suruh makan. Sama balik yang tadi Ustaz. Lepas tu ada satu lagi doa. Ya. Tadi doa Ustaz bagi. Aywa. Doa tu Ustaz, Allahumma at'im Itu man balik sikit. at'amani Aywa. wasqiman saqani. Aywa. Ya Allah, berilah makan pada orang yang memberi kami makan dan berilah minum pada orang yang memberi kami Minum. Amin. Itulah kebaikannya. Sebenarnya Ustaz, rahmat itu. saya nak tunjuk bila kita pergi beraya rumah orang, jamahlah. Oh, jangan tak jamah. Ni yang saya tunjuk. Jadi contoh. bukanlah Ustaz nak makan sangat. Tak ada. Contoh. Ini sebenarnya Ini baru jamah ni. masa kamera ke hala ke saya je saya ngunyah ni. Bila kamera tu tak hala ke saya tak makan. Kau tak percaya tanya penerbit. Ustaz kalau cakap dengan orang luar tak apalah. Kami nampak. Kami nampak. Ustaz cakap macam kami tak ada. Ustaz. Tak nak dah nama selera. Okey. Nak buat macam mana? Macam mana? Ada pantun lagi tak? Sebelum pantun, Ayo. macam kita tak nampak tadi. Okey, Asal Siddiq katanya, bagaimana etika? Ini berkaitan dengan aurat. Ini pun penting juga ni. Bagaimana etika dalam pergaulan ikhtilat? Katanya sepupu okey, tak ada masalah. Kita orang membesar sekali. Ni tak jaga ni. Adakala melibatkan aurat dan bersalam-salaman? Apakah panduan sekiranya ingin menyambut tetamu dan bagaimana untuk mengelakkan untuk bersalam-salaman yang bukan muhrim? Tanpa mahram lah, tanpa mereka tidak berkecil hati. Bagaimana Ustaz? Sambung terus Ustaz. Yang tadi adab tadi tu dia sambung dengan soalan Sekali ni. dah Tapi tu. Ustaz syariah sedap sikit jawapannya tu. Ustaz kena faham nak sambung tu. Sambung ni. Dia satu perkara kita kena ingat apabila tetamu datang walaupun ipar duai. Ipar duai. Nabi ada sebut tu bahawa ipar itu pembunuh. Oh. Ada hadisnya. Kan, bukan maksud pembunuh maknanya bunuh orang. Tidak. Tetapi dalam konteks hubungan di antara kita ipar dua ini kalau tak berhati-hati akan merosakkan rumah tangga. Jadi maknanya kita nak pesankan walaupun itu nak sebut ipar dua ini rapat. Kita kan raya ni orang balik kampung, berkumpul. Jadi kita kena hati-hati, kena jaga. Sebab itu bila orang tanya saya Ustaz. Ni mak-mak yang tanya ni. Ustaz, macam mana saya nak tanya pandangan anak-anak saya ramai yang bila balik kampung tercekik. Silakan Ustaz. Ada air Ustaz. Ada air Ustaz. Sampai ada jawab Ustaz. Okey, lagi satu. Tu baru jawab. Bagus juga panel dua orang kan. Jadi kalau seorang tercekik, seorang kalau Ramadan tak jadi macam ni. Okey, lagi satu saya nak pesan. Sementara Ustaz telah dulu orang Kedah panggil bengkelan. Anak-anak kecil sekalipun, walaupun perempuan-perempuan lah, darjah 3, darjah 4, maaf kita sebut ni terang-terang lah, janganlah berkemban. Betul. Keluar daripada tandas, lepas tu atuk-atuk dekat, biarlah budak-budak. Darjah 3, darjah 4, perempuan. Sejak kecil nampak. Tak boleh macam tu. Sebab atuk zaman sekarang pun dia punya current dia lain. Jadi kena jaga benda tu. Betul. Balik Ustaz. Dah okey dah. Dah okey. Okey. Sambung Ustaz, silakan Ustaz. Saya ingat terlekat lemang tu. Tak, maknanya nak pesankan tadi. Jadi orang tanya, makcik-makcik ni tanya. Kan pasal anak-anak dia tak balik duduk rumah. Saya tanya balik. Saya kata, makcik, anak-anak kita berapa orang? Kemudian dah berkahwin semua. Rumah kita pula setara mana? Jadi kalau diorang duduk di hotel dengan tujuan untuk nak jaga ikhtilat ni, homestay, tak kisahlah mana-mana. Tujuan nak menjaga keluarga mereka, so janganlah kecil hati. Cuma anak-anak janganlah banyak dekat homestay daripada dekat rumah mak tadi. Mungkin masa tidur ataupun masa nak bersiap. Kadang ada waktu rehat. Sebab tengah hari ni dalam Quran pun sebut waktu-waktu yang dilarang ni. Jadi waktu tengah hari tu mungkin boleh balik dekat homestay. Ni tak tercekik dah. Kan boleh balik dekat homestay. Kemudian rehat. Sebab bila berehat ni kadang-kadang kita nak beranak standard lah. Kata orang baring sana baring sini tu tak apa nak beranak. Depan TV. Tapi bila dengan sepupu, ipar duai, tak praktikal. Jadi sebab itu saya pesankan, mak-mak jangan kecil hati tak tu pasal kita kena ingat keluarga kita dah besar. Rumah kita macam itu juga. Jadi sebab itu kena consider. Tiga bilik Masya-Allah. Jadi maknanya ni kena consider, bab itu yang penting kita nak jaga dari segi hubungan tadi. Hubungan tu penting. Baik, sekejap tu lagi mungkin di hujung-hujung kejap lagi kita nak sembang juga berkaitan dengan bermaaf-maafan. Sekejap saja lagi. Cumanya jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Minta maaf Istimewa. Minta maaf.
Tanyalah Ustaz seindah kasih pada hari yang penuh kasih ini, iaitu Hari Lebaran. Masih lagi kita bersiaran secara untuk istimewa untuk anda semua. Kita bawakan topik kita hari ini, jom beraya. Mungkin pagi ini ramai yang dah berkira-kira, dah plan dah, buat jadual tu. Nak pergi beraya rumah siapa, kejap je lagi apa nak makan. Ada pula yang katanya nak diet ke tidak hari ini. Tak apa, moga-moga istikharah ya. Hari ini masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman yang hampir tercekik tadi. Dah cekik dah pun. Dan masih lagi juga bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Baiklah, sebelum kita nak terus dengan soalan-soalan ni, mungkin ada ucapan dari mungkin... Oh tidak, sekejap je lagi kita akan bawakan. Cumanya ada soalan daripada Sal Rasid ni yang bertanya, bagi ibu bapa yang berpisah, namun anak-anak adalah tali pengikat silaturahim antara keluarga ibu bapa mereka, iaitu kedua-dua mertua. Bagaimana, ini situasi yang benar berlaku ni Ustaz. Bagaimana jika sikap segelintir ibu bapa tidak membenarkan anak-anak mereka bertemu dengan keluarga mungkin ipar-duai disebabkan perceraian mereka? Mungkin ada nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz berdua? Ada satu pesanan saya ingat dulu, dia kata potato chip without salt is on the table. Pepatah lima macam. Relationship without fault is impossible. Dia kata begini. Pantun tu sebenarnya. Lain macam dia tu. kata hubungan tanpa ada masalah itu mustahil. Ya. Tapi potato chip tadi tak Sebab dia pantun dia. Pantun. Saja dia nak bagi sedap ayat dia. Mak Saleh pun ada kat pantun dia. Bersih Alexander Graham Bell punya kot. Jadi dalam perhubungan masalah itu biasa, tapi mengendalikan masalah itu lebih penting. Mak ayah, keluarga terdekat, jadilah kita orang yang menyemarakkan kasih tu lagi dengan lebih baik. Jangan jadi menyembah minyak ke api. Betul. Membuk-bukkan lagi. Pula. Baguslah perangai macam ni. Jangan ikut perangai bapak, bekas bapak kau dululah apa. Ada istilah keluar-keluar macam tu, apa bekas bapak lah. Satu apa lagi kan. Ustaz, jangan rapat dengan maklum, jangan rapat dengan mak nanti ngah terikut katanya. perangai macam tu, tak boleh. Patut keluarga kita kena ini tajuk kita pun kan, kita nak eratkan silaturahim, kan? Kita nakkan hubungan tu kembali seronok kembali. Sebab kita nak kembali bertemu di syurga nanti. Dan Allah Taala sebut dalam Quran, orang ahli-ahli syurga nanti semua akan masuk bertemu secara zumara, secara beramai-ramai, berpasukan. Jadi kita akan kembali berkampung di syurga. Jadi mak ayah kadang maaf, ada setengah-setengahnya tu bukannya orang lain kan, jenis-jenis orang pergi masjid juga nampak itu kopiah atas kepala, tapi dalam bab ni dia macam anti sikit. Dia marah betul, dia tak suka dengan menantu tu, tak nak bagi anak jumpa ni cucu ke apa. Tak boleh. Kita jadi pencetus kepada hubungan sepatutnya lah. Jadi pencetus kepada hubungan tu jadi berbaik-baik semula. Kalaupun mungkin cerita dulu-dululah, yang dulu mungkin zaman masa tu mungkin tak mengenal agama lagi ke apa. Sekarang dah masing-masing dah ingat, kena elokkan balik sepatutnya. Okey, alang-alang Ustaz sebutkan tentang kisah dulu-dululah. Permaaf-maafan. Okey, ada yang berkata begini Ustaz Haryanto ya. Kau dah maafkan dia belum? Raya ni. Aku dah maafkan. Cuma aku tak boleh lupa apa yang dia buat kat aku dulu. Adakah itu konsep maaf yang sebenar? Berat soalan tu. Tapi sikitlah tadi yang Ustaz Ilyas sebut tadi, relationship without fault ni is impossible. Actually, we think itu rasa macam money matters pula jangan tu ya. Dia sebenarnya yang penting kadang orang ada alasan tersendiri. Payah yang ni nak buat macam ni, dia orang payah nak buat arrangement. Okey, whatever lah. Saya rasa susah untuk kita nak decide pagi ni. Okey, dalam rancangan kita ni pun payah kita nak menentukan. Tapi satu je, kena ingat jangan sengaja memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'un, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahmi. So hati-hati yang itu. Kalau niat kita tu bukan tujuan tu, Ustaz saya payah, saya ni ibu tunggal Ustaz, saya payah, saya ni suami, saya ada isteri, saya bukan tak nak bagi, itu okey fine. Kadang-kadang technical. Itu kita tak kata apalah. Kadang-kadang dia duduk dengan mentua, saya macam nak pergi, saya duduk Kedah, yang belah lelaki-lelaki dah duduk Johor, okey, it's okay. Kadang-kadang ada benda yang kita kena consider. Tetapi kalau tujuannya memang macam Ustaz Ilyas sebut tadi, jangan suka orang ni, kita suruh putuskan silaturahmi, ingat, tak masuk syurga kita. Dan saya nak sambung terus bab minta maaf ni. Betul lah, kadang bukan mudah. Dia panggil, apa istilahnya dia panggil? Berbekas di hati? Bukan, dia istilahnya, orang putih. Saya memang selalu, saya belah-belah saya, saya sebenarnya, ini just share je lah, belah bapak saya ni, kami sebelah ada keturunan darah Belanda.
belah bapak. Memang ada belah mak saya darah Portugis. Okey. Memang saya. Sebab dulu kan Belanda jajah Jawa dan Portugis belajar jajah Melaka. Lepas tu duduk pula Melaka. Jadi saya ambil penjajahan tu je lah sebagai... Saya ambil penjajahan. Tak, maknanya disebut... Patut putih Ustaz. Dia. Ingatkan Jangan macam-macam Ustaz. Dia perhati putih. Sebab itu dia panggil apa? Apa dia panggil? Istilah saya pun dah lupa dah. I can forgive. Forgive but not forget. Oh, Belanda cakap itu. Sama lah. Pantun tadi tu sambung. Sambunglah. Jadi kadang-kadang memang ada begitu. Cuma kadang-kadang saya ingat masa menentukan juga. Kan? Jangan kita berhenti untuk memaafkan kerana melupakan ni dia akan datang sendiri. Kan? Dan kita takkan lupa kalau sekiranya kita memang tak nak maafkan. Ya. Boleh faham tak? Itu pepatah baru. Kan? Jangan jemu untuk memaafkan kerana dia akan melupakan masa dia everything Dia memerlukan masa. Everything has its time. Betul. Understand? Tanyalah Ustaz hari ni. Lain macam Actually, Ustaz bahasa Melayu. Banyak makan ilmu London lah. Lain macam makan dia. Ilmu London. Tak, sebab itu sebenarnya setiap benda tu ada masa dia. Ya. Kita tak boleh assume orang, tak boleh nak harap orang, lupakanlah. No, benda ni bukan sesuatu yang mudah. Betul. Tetapi yang penting ialah kita nak pergi kepada untuk memaafkan dan bermaafan. Itu first dulu. Jangan fikir kalau kita minta maaf pun dia bukan dia nak lupakan. Tak. Itu ada masa. Setiap satu ada masa dia. Baik. Sampai masa dia akan lupa. Macam makanan ni lah semua. Sekarang ni kita tengok dah berapa jam dah kita ni. Kan? Makanan tu tengok je. So ada masa dia. Ada masa. Masa dia akan tiba. Bukan yang ni dia berat sangat, takut nanti tersikit kali kedua. Baik, itu dia. Itulah pelan tindakan yang kita boleh lakukan. Mudah-mudahan hari Lebaran kali ini adalah hari Lebaran yang terindah dan terbaik dan bermakna buat kita semua. Baiklah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman dan juga Ustaz Ilyas Ismail. Dan kami, saya mewakili kru produksi dan juga seluruh warga kerja Tanyalah Ustaz ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Minal aidil wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Teruskan bertakbir, teruskan membesarkan Allah di hari yang mulia ini. Satu pesan saya, jangan kita beraya, iaitu jom beraya dengan mencari kesempurnaan kerana mustahil. Kita sendiri pun ada kekurangan. Da'i hadari, mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adalah aku, mengenang pemilikku. Jika pohon kemenangan meroboh kota keakuan, ini saatnya yang ku nanti-nanti. Mereka yang dilanda